Okay, Assalamualaikum kelas. Okay, semua boleh duduk. Okay, apa khabar semua? Baik? Sihat? Alhamdulillah. Okay, sebelum saya jumpa, terima kasih ketua kelas sebab tolong ambil laptop tadi. Okay, dah cantik dah, dah pasang semua. Okay, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okay, ucap terima kasih banyak-banyak sebab tolong Ustaz, mudahkan kerja Ustaz, awak sepupu mudah untuk belajar. Okay, baik. Sebelum kita mulakan kelas, apa yang biasanya kita akan buat? Betul, baca doa. Okey, jadi kita tengok. Okey, Iskandar, tolong ketuai bacaan doa kita pada hari ini. Boleh? Okey, bagus. Okey. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih banyak-banyak Iskandar. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi ingat, apa-apa pekerjaan kita, okey, kita mesti mulakan dengan doa. Tak kiralah kita nak bangun tidur ke, nak tidur ke, nak makan ke, okey, hatta kita nak belajar sekalipun, kita kena baca doa. Sebab apa kena baca doa? Doa itu penting. Kita mohon ni kepada Allah, bukan kepada manusia. Okey, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan segala urusan kita, mudah belajar, diberikan kefahaman yang meluas, okay, ingatan yang kuat. Jadi itulah, okay, kepentingan kita berdoa dalam kehidupan kita, kan? Kalau apa-apa kita nak buat sekalipun, doa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang memakbulkan segala hajat hamba-hambanya. Okay, baik. Sekarang semua dah rehat, betul tak? Dah makan dah tadi? Ada yang belum makan ke tak? Rasha, dah makan ke belum? Okay, dah, alhamdulillah. Firdaus belum makan. Kenapa tak makan tadi? Dah makan kat rumah. Okay, tapi ni boleh tahan Okay, ada tenaga nak belajar? Tak? Boleh? Okay, boleh tak apa? Okay. Kalau ada siapa-siapa yang belum makan, ada yang tak makan lagi sebab tak bawa duit ke, sebab apa ke, beritahu Ustaz ataupun mana-mana cikgu. Okay, tak kisah. Yang penting awak semua makan sebelum belajar. Sebab apa awak kena makan? Okay, awak makan ni sebab perlukan tenaga. Kalau awak tak ada tenaga, macam mana awak nak belajar? Macam bulan puasa gitu. Tengok tak, semua kawan-kawan awak ni, semua tidur, letih. Kadang-kadang tengah-tengah Ustaz mengajar tu, macam ni lah. Apa yang terjatuh ke belakang. Okay, jadi Ustaz tak nak bila bukan bulan puasa ni, semua mesti bertenaga, berkeyakinan, bersedia untuk belajar. Boleh semua? Okay, kalau boleh cakap boleh. Alright, itulah yang Ustaz nak. Okay, jadi kita belajar ni mesti bertenaga. Nak bertenaga, kena makan. Okay, kalau ada kawan-kawan awak mungkin dia malu kesegan, dia tak ada bawa duit ke apa, awak tolong bagi tahu kat Ustaz ataupun mana-mana cikgu. Okay, itulah pentingnya kawan. Bukannya cakap kau miskin kan, kau tak ada duit, kasihan kau. Jangan macam tu. Bagi tahu Ustaz, tadi dia tak makan sebab tak bawa duit. Bagi tahu Ustaz akan bagi pinjam je, bagi pinjam. Okay, kalau betul-betul tak ada bayar, tak apa. Tapi janganlah pula hari-hari. Hari-hari mesti ada masalah lain. Jadi Ustaz kena siasat apa masalah, mungkin masalah keluarga ke apa. Jadi kat mana yang Ustaz boleh tolong, Ustaz tolong. Okay, kalau Ustaz tak boleh tolong, Ustaz akan beritahu pihak sekolah. Mungkin pihak sekolah ada penyelesaian yang lain. Okay, bagus. Habis bab tu. Sekarang kita pergi kepada pembelajaran kita. Okay, boleh tak boleh? Okay, boleh. Kita tengok. Kita ulang kaji sikit. Nampak tak apa yang kita dekat depan ni? Ahmad, nampak tak? Apa dia tu? Ustaz tulis. Okay, pelajaran lepas. Ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh awak buat pada minggu lepas? Ingat tak? Okay, ni nasuhah. Apa Ustaz suruh buat minggu lepas? Tak ingat pula. Okay, Adam, apa Ustaz suruh buat?
Betul. Okey, jadi Ustaz suruh awak buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, apa yang kita belajar minggu lepas, buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, siapa yang dah siap angkat tangan? Semua dah siap. Ada yang belum siap. 1, 2, 3. Ramai juga yang belum siap. Okey, tak apa. Yang mana yang dah siap, letak siap atas meja. Nanti Ustaz akan kutip. Yang mana belum siap ni, balik sekolah nanti, petang ke malam ke, cari masa luang, cari masa lapang, siapkan kerja Ustaz. Esok ada kelas Ustaz kan? Okey, jadi tolong bawa. Ustaz akan semak esok. Jangan pula datang sekolah esok, Ustaz, saya tak bawa lah buku saya. Saya dah letak dalam beg tapi tiba-tiba tak ada. Itu alasan lama dah, alasan lapuk. Ada juga bagi alasan kat Ustaz. Ustaz, mak saya yang susunkan jadual saya, lepas tu dia tak letak. Okey, awak sekarang dah darjah 6. Tahu tak? Darjah 6, 12 tahun. Tahun depan masuk tingkatan 1. Umur 13 tahun. Jadi awak ni dah kena belajar berdikari dah. Dah pandai uruskan diri sendiri, dah pandai uruskan sekolah awak, dah pandai berdikari. Jadi kena belajar buat sendiri. Jangan harapkan mak ayah je. Kerja sekolah mak ayah buat. Okey, Rasha dah buat belum kerja sekolah? Jangan, kita sendiri kita tengok jadual hari ni apa. Ustaz ada bagi kerja tak? Cikgu ni ada bagi kerja tak? Kita sendiri yang usaha. Okay? Kita sendiri yang uruskan diri kita sendiri. Itulah pentingnya kita ni berdikari agar kita ni dapat apa? Tidak mengharapkan orang lain dalam kerja kita. Itulah yang pentingnya. Okay? Jadi ingat, balik sekolah nanti, yang mana belum siap, siapkan kerja Ustaz. Esok bawa, jangan lupa. Boleh tak boleh? Bagus. Okay, kita tengok. Ini ada satu video. Tapi sebelum Ustaz bagi awak tengok video ni, kita ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Ustaz bagi clue. Bidang adab. Okey, Rasha, tolong beritahu Ustaz apa yang kita belajar minggu lepas. Apa? Itu bidang lain. Itu bidang Al-Quran. Yang ini bidang adab. Bidang adab. Siapa nak cuba? Okey, Akmal. Akmal. Okey, adab terhadap haiwan. Adab. Okey, adab rahlah. Okey, bagus. Jadi, sebelum Ustaz beritahu apa kita akan belajar hari ni, Ustaz nak awak tengok video ni semua. Boleh? Kalau boleh semua angkat tangan. Boleh. Alright. Good job. Inilah yang Ustaz nak. Bertenaga dalam pembelajaran. Okey, semua tengok video ni. Perhatikan betul-betul. Nanti dah habis video ni, Ustaz akan tanya. Ustaz akan panggil 2 orang. Siapa yang bertuah nanti akan jawab soalan Ustaz. Okey, faham tak? Faham? Kalau faham, bagus. Kita tengok sama-sama video ni. Boleh? Okey.
Okey, semua dah tengok dah video tadi? Macam mana? Okey tak? Jadi video tadi Ustaz akan panggil siapakah yang bertuah, akan sebut video tadi berkaitan apa. Tapi sebelum tu Ustaz nak awak teka, apakah yang kita akan belajar hari ni. Okey, semua buka buku teks. Buka buku teks masing-masing. Buka bahagian isi kandungan. Okey, ada isi kandungan ni kan? Ada bahagian isi kandungan ni. Okey, awak buka, cari bahagian apa yang agak-agak yang kita akan belajar hari ni. Okey, jumpa tak? Jumpa tak jumpa? Okey, belum lagi. Ustaz bagi masa 5 saat. Okey, dah jumpa belum? Okey, dah jumpa. Apa kita akan belajar hari ni? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai harga ilah alam. Muka surat berapa, Amah? Okey. Muka surat 183. Okey, semua buka muka surat 183. Okey, bahagian adab. Okey, tajuk dia harga ilah alam. Hari ini kita akan belajar apakah adab-adab kita terhadap alam sekitar dan kenapa kita kena beradab terhadap alam sekitar ni. Kita tengok. Ini kita akan belajar hari ni. Ada 2 je objektif, jangan risau. Okey, 2 je tujuan kita belajar hari ni. Pertama, kita akan menganalisis akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Tadi awak dah tengok kan video tadi. Okey. Itulah berkaitan kesan-kesan jika kita tidak beradab terhadap alam sekitar ataupun mengabaikan adab-adab terhadap alam sekitar. Okey, yang keduanya, pada akhir pembelajaran kita lah kan, sebab Ustaz pun termasuk sekali. Ustaz pun belajar juga. Okey, kita akan dapat mengamalkan langkah pencegahan. Okey, bagaimana langkah pencegahan dan juga penjagaan alam sekitar yang boleh dicontohi. Maknanya kita berdasarkan pencemaran yang berlaku yang kita tengok tadi melalui video tu, dan kita akan fikir sama-sama cari jalan bagaimana kita nak atasi pencemaran yang berlaku dan juga kita jaga alam sekitar ni supaya boleh dicontohi oleh orang lain juga. Okey. Baik, seperti yang Ustaz janjikan tadi, Ustaz janji nak panggil 2 orang, betul tak? Betul tak? Okay, betul. Sekarang Ustaz buka ni, Ustaz akan pilih ni siapa yang bertuah je dapat. Sekejap. Okey, kita tengok nama siapakah yang bertuah ini. Kita tengok. Muhammad Farid Ryan. Okey, Farid, mana Farid? Okey, Farid bangun. Bangun je, tak payah datang kat depan. Farid bangun je. Okey, cukup bangun. Okey. Soalan dia, apakah pencemaran yang berlaku melalui video yang awak tengok tadi? Contoh-contoh pencemaran yang berlaku ataupun kesan pencemaran alam sekitar yang awak dapat lihat melalui video tadi. Okay, cuba beritahu Ustaz. Okey, pencemaran air, okay, bagus, betul. Pencemaran udara, okey, pemusnahan hutan dan juga pemanasan global. Okey, terima kasih Farid, betul. Apa yang Farid jawab tu betul, tak ada salah. Okey, macam ni lah Ustaz nak. Bagus, berani mencuba. Tak kisah salah ke, betul ke, yang penting kita cuba. Sebab apa? Awak sekarang ni sedang belajar kan? Ustaz pun masih belajar, sama macam awak. Sebab kita ni belajar tak ada had. Okay. Daripada lahir je sampailah kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada liang lahat, daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Okay. Itulah proses kita belajar.
Maksudnya daripada kita lahir tu kita dah belajar sampailah kita meninggal dunia. Itulah proses pembelajaran. Okey, itu yang pertama. Pencemaran alam sekitar yang berlaku ataupun kesan sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar. Okey, orang bertuah yang nombor 2. Okey, kita tengok siapakah yang bertuah ini. Okey, Irfan. Okey, Irfan bangun. Mana Irfan? Okey, Irfan bangun. Cukup bangun je. Okey. Soalan dia senang je Irfan, jangan takut. Okey. Soalan dia berdasarkan apa yang Farid cakap tadi, kan, pencemaran yang berlaku tadi. Apakah kesannya terhadap alam kita ataupun kehidupan manusia ni? Contohnya, Ustaz bagi contoh. Okay, pencemaran air. Apakah jenis pencemaran air yang berlaku? Apakah kesan daripada penebangan pokok yang berleluasa ataupun pemanasan global? Cuba Irfan beritahu Ustaz, apakah kesan-kesan yang berlaku? Okey, yang pertama, pencemaran air. Sungai-sungai kita akan kotor, dipenuhi sampah sarap. Bagus, betul. Pemanasan global. Okey. Pencemaran udara, berlaku jerebu. Kenapa berlaku jerebu ni? Irfan, cuba kata Ustaz sikit. Kenapa berlaku ni jerebu ni? Ya betul. Okey, boleh duduk. Okey. Ustaz bagi kata sikit. Jerebu ni berlaku sebab pelepasan asap yang berlaku daripada kenderaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelepasan asap daripada kilang-kilang. Okey, kilang-kilang melepaskan asap. Okey, takkanlah kita nak tapis asap pula, kan? Okey, yang ketiganya melalui pembakaran terbuka. Macam kita lihatlah, ramai yang bakar sampah secara terbuka. Sepatutnya sampah-sampah tu apa kita kena buat? Betul, kita kena tanam. Okey, sampah-sampah sarap, daun-daun kering, apa semua tu kita kena tanam, tak boleh bakar. Sebab apa? Dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, kita tengok balik slide kita tadi. Okey. Inilah antara kesan-kesan sekiranya kita tidak beradab terhadap alam sekitar. Okey, yang pertamanya berlaku kemusnahan hutan. Okey, macam mana berlaku kemusnahan hutan? Kita tebang pokok banyak-banyak, kita tebang pokok. Okey, tanpa penjadualan yang baik, maka hutan kita akan musnah. Secara tidak langsung, ia akan berlaku hakisan tanah dan juga tanah runtuh. Yang kedua adalah pemanasan global. Okay, apabila tak ada hutan, kan, tak adalah tempat teduh. Air pun akar-akar pokok tu fungsi dia untuk mengikat tanah dan juga menyerap air. Apabila tak ada pokok ni, pokok-pokok ni akan menyebabkan tempat-tempat kita ni rasa redup, rasa sejuk. Kalau tak ada pokok, akan berlakulah pemanasan global. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pencemaran air. Cuba tengok apa pencemaran air ni. Kemusnahan habitat hidupan akuatik. Kemusnahan hidupan habitat akuatik. Hidupan-hidupan yang kat dalam air tu akan mati. Okay. Apabila mati, contohnya macam ikan ke sotong, semua tu kita makan tidak. Itu punca makanan kita. Sumber bekalan makanan, menjejaskan sumber bekalan air bersih dan juga bekalan makanan kita. Kalau tak ada air yang bersih, kita tak boleh minum. Sungai tercemar, hidupan laut mati, hidupan sungai mati, kita tak boleh makan. Pendapatan kita pun akan terjejas. Itu kesannya kita tidak beradab terhadap alam sekitar. Dan terakhirlah pencemaran udara macam tak sebut dah, jerebu. Berlaku daripada pembakaran terbuka apa semua tu. Secara tidak langsung bila berlaku jerebu ataupun udara yang tak bersih ni, kita tidak dapatlah hidup udara yang segar. Betul ke tidak? Semua setuju tak dengan Ustaz? Kalau setuju angkat tangan. Okay, bagus. Right, inilah yang Ustaz nak daripada awak semua. Ustaz ajar awak faham, Ustaz ajar awak faham. Tak faham, tanya. Jangan takut, tanya je. Ustaz bukannya garang pun. Ustaz tak makan orang.
Okey, jadi tanya. Tak faham, tanya. Itulah yang terbaik sebab awak ni senang belajar. Kalau awak tak tanya sekarang, bila lagi awak nak tanya? Rugi je kalau awak tak tanya. Kan? Tak apalah, nanti aku tanyalah. Nanti awak dah naik tingkatan 1 dah tak jumpa ustaz. Lepas tu awak tak tahu apa jawapan kepada soalan yang awak nak tanya tadi. Jadi kalau ada, tanya terus. Boleh tak boleh? Okey, boleh. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi kepada aktiviti seterusnya, ustaz nak awak, sekarang kita ada berapa orang? 39 orang kan? Okey, ustaz nak awak bahagikan menjadi satu kumpulan ada 5 orang. So maksudnya ada 8 kumpulan. 8 kumpulan dan satu kumpulan ada 5 orang. Okey, boleh pecah sekarang. Ustaz bagi masa. Okey, ustaz tentukanlah, senang sikit kan, nanti awak tak kalu pula. Okey, kumpulan ni satu kumpulan. Yang sana satu kumpulan. 1 2 3 4 5 satu kumpulan. Yang ni satu kumpulan. Okey, yang tu satu kumpulan. Satu kumpulan. Okey, 1 2 3 4 5 satu kumpulan. Okey, baki lagi 4 orang, satu kumpulan. Okey, cukup 8. Okey. Okey, semua dah ada dalam kumpulan. Boleh pecahkan dalam kumpulan masing-masing. Okey, ustaz akan bagi satu gambar. Setiap kumpulan akan dapat satu gambar. Nampak tak semua? Nampak? Okey, contoh tugasan yang awak kena buat adalah tengok kat sini. Okey, nampak? Okey, ustaz baca. Soalan dia, secara berkumpulan, anda dikehendaki menganalisis gambar. Gambar yang ustaz bagi ni lah. Yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Dengan menggunakan lembaran kerja yang diberikan, kat belakang gambar ni ustaz dah print siap-siap borang ataupun kertas jawapan yang awak kena buat. Tulis jawapan kat sini terus, kat gambar tu. Menggunakan lembaran kerja yang diberikan, anda perlu menyatakan jenis pencemaran yang berlaku dan langkah untuk mengatasi pencemaran tersebut. Senang je. Ustaz bagi tahu. Gambar ni awak tengok pencemaran apa. Contoh ni pencemaran udara. Dekat jawapan nanti, dekat kata jawapan, secara berkumpulan awak tulis siap-siap. Tulis nama ahli kumpulan awak. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lepas tu jenis pencemaran. Pencemaran apa tadi? Pencemaran udara. Lepas tu, nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran udara tersebut. Kurang-kurangnya 5 ustaz nak. Sebab ada 5 orang satu kumpulan kan. Kurang-kurangnya 5. Seorang bagi satu idea. Seorang bagi satu idea. Apa dia? Dalam karangan kena tulis. Ustaz lupa. 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi awak kena buat, bukan poin-poin buat dalam karangan. Macam awak tulis karangan dalam bahasa Melayu kan. Karangan bahasa Melayu macam mana? Perlu ada poin dan juga huraian. Isi dan huraian. Macam tu dah. Ada pendahuluan, ada isi, huraian. Isi, huraian. Ada 5 isi, ada 5 huraian. Boleh tak boleh? Faham ke tidak? Faham pun. Apa yang awak faham? Ni Kalis, cuba kita ustaz. Apa yang awak faham? Betul. Kita sebutkan gambar. Nyatakan jenis pencemaran. Langkah langkah pencegahan. Betul. Kita boleh duduk. Jadi ustaz edarkan gambar-gambar ni kepada setiap kumpulan. Bincang dalam kumpulan masing-masing, bukan kumpulan sebelah. Awak bincang dengan kumpulan awak je. Bukannya awak kumpulan 1 pergi bincang dengan kumpulan 8. Itu borak namanya. Pastikan berbincang. Sebab nanti kita akan bentangkan kat depan pada kelas yang seterusnya lah, kelas esok. Boleh? Ada apa persoalan sebelum kita mula aktiviti? Ada? Ya, jawab kat sini terus. Jawab kat sini terus. Tak perlu jawab kat kata lain. Tengok. Ada gambar, ada kata jawapan. Kat sini terus. Kalau tak ada apa-apa, ustaz akan edar. Tu ni awak tolong bagi pas kat belakang. Good. Nanti buat siap-siap, buat betul-betul bincang dengan senyap. Boleh. Kalau tak ada apa-apa,
boleh mulakan aktiviti sekarang.